Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pagi ini, Ustazah akan berkongsi berkaitan dengan sebuah madrasah yang sangat hebat. Kenapa ianya hebat? Kerana ianya dicipta oleh Rabbul Alamin, seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi seruan ini ditujukan kepada orang yang beriman, bukan semata-mata kepada yang berakal, bukan semata-mata kepada fizikal, tetapi kepada orang yang beriman. Apa maksud iman? Iaitu orang yang yakin dan percaya bahawa yang mewajibkan puasa ini adalah Sang Pencipta dan akan dijanjikan balasan yang paling hebat, iaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana ditanya kepada Abu Hurairah, apakah maksud takwa? Lantas dengan mudah Abu Hurairah menjawab, ketika mana aku berada di tempat yang penuh dengan berduri, maka aku akan sangat berhati-hati untuk meletakkan kaki aku. Jadi bila kita berada di madrasah Ramadan ini, untuk mencapai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa perkara yang kita kena fahami betul-betul berkaitan madrasah ini agar ia tidak menjadi sia-sia. Yang pertama ialah niat dan keazaman. Kalau kita masuk ke madrasah Ramadan, dan sekarang kita telah pun masuk madrasah Ramadan, tapi kita masih belum ada niat untuk membuat perubahan dalam diri kita, maka apa yang berlaku setelah kita keluar daripada madrasah Ramadan ini, kita akan menjadi seperti biasa balik. Kalau kita sebelum ni malas solat, maka keluar pada madrasah Ramadan pun malas solat. Kalau sebelum masuk Ramadan ini kita suka buat perkara-perkara yang lawa, maka keluar daripada madrasah Ramadan pun kita akan buat perkara-perkara yang lawa. Justru itu, pendengar sekalian, kita lihat bagaimana Ramadan itu yang pertama, iaitu pentingnya niat. Niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana tidak ada unsur syirik. Kita tidak menduakan Allah. Kita puasa bukan kita nak tunjukkan pada orang. Kita solat tarawih banyak bukan kita nak tunjuk kepada orang. Jadi kita buat perubahan itu ialah niat semata-mata untuk kita mencapai kekuatan dan juga mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bila kita berada di masa Ramadan, Allah bagi satu tempoh untuk membentuk diri kita, iaitu fasa membentuk diri kita, iaitu satu fasa yang lama, lebih kurang 30 hari, campur dengan puasa Syawal 6, hampir 40 hari. Jadi apa yang berlaku dalam proses ini ialah kita dilatih tubi, dilatih mengekang hawa nafsu kita. Kerana pada bulan-bulan lain kita boleh makan di siang hari, tapi pada bulan Ramadan kita diharamkan untuk makan. Kalau kita makan, maka batallah puasa kita. Walaupun kita rasa, ya Allah, aku laparnya, ya Allah. Tapi boleh tak kalau kita nak makan? Boleh, tak ada siapa tahu. Jadi di sini bahawa yang meletakkan kita ialah rasa kita bahawa Allah melihat kita, Allah akan membalas perbuatan kita. Jadi bila selama 30 hari kita buat satu latihan daripada jiwa raga kita sendiri untuk berubah, maka insya-Allah ada penghasilan di hujungnya. Sebagai contoh, saya bagi contoh yang mudah. Pada siang hari kita tak boleh makan dan tak boleh minum. Kemudian kita dibenarkan untuk berbuka puasa. Setelah kita berbuka puasa, mestilah kita nak berehat, kita nak tidur awal. Tapi tidak berlaku di bulan Ramadan. Allah bagi lagi latihan kepada kita, iaitu solat tarawih. Buat 8 rakaat ataupun kita buat 20 rakaat. Cuba kita bayangkan bagaimana kita di bulan Ramadan ini, kalau kita buat bersungguh-sungguh solat tarawih sebanyak 20 rakaat, bila kita keluar nanti 17 rakaat, 5 waktu sehari semalam itu dengan mudah untuk kita jaga. Contoh lain Ustazah bagi, pada bulan Ramadan ini semua orang akan solat maghrib bersama-sama pada waktu yang awal berbanding pada bulan-bulan yang lain. 30 hari ini kita melatih diri kita sembahyang awal
maghrib, sembahyang awal asar, sembahyang awal subuh, 30 hari dengan penuh kesedaran. Maka bila kita keluar daripada Ramadan ini, puasa solat kita dengan mudah untuk kita boleh laksanakan. Tambahan lagi di bulan puasa ini, selain daripada niat, keazaman dan juga latihan selama 30 hari ini, kita mengadakan perubahan diri kita secara kolektif, secara berjemaah. Beramai-ramai buat, beramai-ramai tadarus, beramai-ramai kita pergi ke masjid, beramai-ramai kita menasihati antara satu sama lain. Jadi bulan Ramadan ini Allah bagi peluang kepada kita, bulan maghfirah, bulan keampunan, seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Allah sebut lagi, Nabi menyebut lagi, barang siapa melaksanakan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Jadi marilah kita sama-sama merebut peluang di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan kita kepada kali ini adalah Ramadan yang terbaik. Aku liqauli hadza astaghfirullah wa li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.